Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Puan Yusnita binti Muhammad Yunus selaku Guru Besar SK Taman Daya 3. Yang berusaha Encik Nordin bin Muhammad Rukani, Guru Besar SK Taman Daya 2. Yang saya hormati Puan Nur Hasanah binti Abdul Rahman, Penolong PPD Pemulihan Khas Sektor Pembelajaran PPD Pasir Gudang. Yang dihormati barisan guru penolong kanan, guru-guru serta para ibu bapa yang saya kasihi sekalian. Terima kasih atas kehadiran semua pada malam ini dalam program Bicara Sifar 3M bersama ibu bapa sesi 2021. Untuk makluman hadirin sekalian, program Bicara Sifar 3M ini merupakan anjuran unit pemulihan khas dengan kerjasama unit penglibatan ibu bapa dan komuniti atau PIBK SK Taman Daya 3 yang saya alu-alukan penyertaan daripada dua buah sekolah di Zon Daya iaitu Sekolah Kebangsaan Taman Daya dan Sekolah Kebangsaan Taman Daya 2 di bawah kelolaan guru pemulihan khas iaitu Cikgu Saiful Bahari bin Abdul Muttalib dan Cikgu Nur Hafizah binti Rasul. Terima kasih Daun Keladi atas kerjasama dan kolaborasi. Hadirin sekalian, objektif utama program ini adalah untuk memberikan maklumat serta bimbingan kepada para ibu bapa bagaimana untuk membuat penilaian dan pentaksiran ke atas anak-anak dalam kemahiran asas membaca dan menulis sepanjang PDPR. Kerana masa yang agak terhad, kita fokus kepada membaca dan menulis dahulu. InsyaAllah akan datang kita akan buat pula untuk kemahiran asas mengira. Justru bagi memberkati program kita pada malam ini, tanpa membuang masa saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zulhilmi bin Hussein untuk membacakan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada malam ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis ini. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan ilmu pengetahuan kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan, semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Zulhilmi bin Hussein atas bacaan doa itu tadi. Seterusnya, saya berbesar hati untuk menjemput Puan Yusnita binti Muhammad Yunus selaku Guru Besar SK Taman Daya 3 untuk menyampaikan sedikit amanat dan sepatah dua kata. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Maisarah. Yang berusaha Puan Nur Hasanah binti Abdul Rahman selaku pegawai PPD Unit Pemulihan Khas PPD Pasir Gudang. Yang berusaha Guru Besar SK Taman Daya 2 Cik Muhammad Nordin bin Muhammad Rukani, rakan-rakan guru penolong kanan, guru-guru pemulihan khas bagi 3 buah sekolah yang turut serta pada malam ini,
ibu bapa yang turut serta dan anak-anak yang saya kasihi. Tahniah saya ucapkan pada semua yang dapat bersama-sama pada kita malam ini bukan mudah sebab pada waktu cuti kemudian mengambil sedikit masa pada malam begini. Namun sangat berbesar hati kerana kehadiran ibu bapa yang ada pada malam ini sangat-sangat saya hargai kerana inilah menunjukkan keprihatinan tuan-tuan dan puan-puan terhadap pendidikan anak-anak masing-masing. Terima kasih juga kepada dua bersekolah yang turut serta pada malam ini. Dan ini memberikan satu gambaran yang sangat baik bahawa dalam Zoom Dayak ini kita mempunyai satu kolaborasi yang sangat positif. Terima kasih untuk semua dan saya berharap ianya dapat kita jalankan dengan sempurna pada malam ini dan berjalan lancar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas ucapan yang disampaikan oleh Puan Yusnita binti Muhammad Yunus selaku Guru Besar SK Taman Daya 3. Sebelum saya menjemput penceramah kita, suka saya untuk ingatkan kepada para hadirin untuk memastikan fungsi mikrofon ditutup sepanjang program. Jika terdapat sebarang pertanyaan, bolehlah taip di ruangan chat box. Nanti saya akan sampaikan pertanyaan tersebut pada waktu yang sesuai. Justru tanpa membuang masa, saya ingin mempersilakan penceramah kita pada malam ini, Puan Nur Hassanah binti Abdul Rahman, penolong PPD Pemulihan Khas Sektor Pembelajaran PPD Pasir Gudang. Dengan segala hormatnya dipersilakan Puan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Boleh dengar suara saya? Mai kalau dengar tunjuk thumbs up sikit. Boleh Puan. Okay. Baik yang berusaha Puan Yusnita binti Muhammad Yunus, Guru Besar SK Taman Daya 3. Yang dihormati Cik Nordin bin Muhammad Rukani, Guru Besar SK Taman Daya 2. Barisan guru-guru penolong kanan, guru-guru pemulihan khas dari 3 buah sekolah, SK Taman Daya 3, SK Taman Daya dan SK Taman Daya 2. Dan juga yang saya hormati ibu bapa, murid-murid pemulihan khas dan juga ibu bapa dan waris kepada murid-murid pemulihan khas dan kalau ada anak-anak pemulihan khas 3 buah sekolah ini. Okay, yang pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur atas jemputan untuk sesi bicara SIFA 3M bersama waris. Okey, jadi untuk program ini kita tak nak sebut sebagai ceramah lah lebih kepada perkongsian perkongsian maklumat. Okey, jadi tahniah diucapkan kepada waris yang menunjukkan komitmen dan bila dapat turut serta pada malam ini. Okey, dan juga tahniah kepada ketiga-tiga buah sekolah di atas kolaborasi untuk dalam menganjurkan program inilah. Okey, jadi saya teruskan dengan perkongsian untuk malam ini. Okey, yang pertama sekali soalan saya, kenapa kita ada di sini malam ni? Mengapa kita semua di sini Jadi ibu bapa boleh respon di ruangan chat. Okey, untuk respon di ruangan chat. Okay, kalau tuan-tuan dan perempuan gunakan telefon, boleh nampak dekat bawah sana tu ada 3 titik. Okay, di bawah. Okay, bila klik pada titik tu akan keluar satu window macam ni. Ini untuk pengguna Android lah Okay, klik pada in call messages. Yang ini. Kemudian tuan-tuan dan perempuan boleh typekan jawapan di ruangan message ini dan tekan send. Okay, dekat situ typekan kenapa tuan-tuan dan perempuan ada di sini malam ni. Sebab cikgu suruh ke, sebab anak suruh ke. Jadi typekan jawapan di situ. Okay, kita bagi masa 3 minit. Okay, 3 minit. Nanti saya minta Cikgu Maisarah tolong bacakan jawapan-jawapan yang ibu bapa beri tu. Nah, ni suara.
perempuan pemulihan. Okey, ada respon. Dah boleh mula menaik dekat ruangan chat. Kenapa kita semua ada di sini malam ni? InsyaAllah kita santai-santai je Puan, masalah ya. Ya. Kalau rasa tak pasti pun boleh tulis juga tak pasti. Betul? Tak tahu kenapa saya perlu berada di sini pun boleh juga. Ada kawan ajak ke kan? Ada yang respon untuk lebih memahami 3M untuk anak-anak. Untuk membantu Azlina anak-anak Sulaiman. dalam 3M. Ya, membantu anak-anak dalam 3M. Masya Puan Allah. Maisara. Ni Maisara ni nama anak ke nama ibu ni? Membincangkan perkembangan anak dan memahami 3M. InsyaAllah ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelajaran anak. Untuk membantu anak. Okey, teruskan lagi kalau ada lagi jawapan bagi anak pandai mengeja. Membantu Bantu anak yang- belajar. Ya. Kalau kita baca semua lebih kurang kan kita punya matlamat pada malam ni, kita semua nak bantu anak. InsyaAllah dengan bantuan dan sokongan dari pihak sekolah dan kerjasama di antara sekolah dan ibu bapa, InsyaAllah kita boleh sama-sama bantu anak. Cikgu Syairi Adam Rizki untuk meningkatkan pemahaman pelajaran anak. Belajar cara-cara macam mana nak membantu anak membaca. Ada lagi 40 saat lebih kurang untuk membantu anak. Puan Azlina Sulaiman, teknik yang berkesan untuk ibu bapa ajar anak di rumah. Bantu anak jadi minat belajar. Okey. 3, 2, 1. Okey dah, masih dah tamat. Okey, jadi di sini saya boleh rumuskan lah. Memang tujuan kita insyaAllah pada malam ini kita sama-sama berbincang ataupun dapatkan sedikit info bagaimana kita nak bantu anak untuk menguasai kemahiran asas 3M 3M tu apa? Kan? Nanti kita terangkan. Okey. Hai Hashim, untuk meningkatkan mutu pelajaran. Betul, insyaAllah. Okey, jadi pada malam ini saya bahagikan sesi pada malam ni kepada 3 lah untuk kita mudah dapatkan poin-poinnya. Okey, jadi yang pertama sekali standard prestasi bahasa Melayu untuk tahap 1. Tahap 1 ni murid tahun 1 sampai tahun 3. Okey, kemudian yang kedua penguasaan asas literasi. Kita akan lihat apa tu penguasaan asas literasi. Dan yang ketiga sokongan literasi di rumah. Okey, apa yang kita boleh bantu anak di rumah. Jadi saya cadangkan ibu bapa semua bersedia dengan pen dan kertas. Kalau dah dapatkan modul dari sekolah, sebab saya difahamkan oleh Cikgu Maisara, ibu bapa dah dibekalkan dengan modul untuk membaca tu. Jadi kalau modul tu dah ada, letakkan sekali bersama-sama sebab sekejap lagi kita tak akan tengok semua keseluruhan modul sebab banyak muka surat tu, ada 30 muka surat kan. Tak tidur kita nanti malam ni. Okey, jadi saya akan sentuh beberapa bahagian je lah yang penting dalam modul tersebut. Okey, jadi kita semua boleh bersedialah dengan pen dan modul. Kalau ada buku catatan lagi baik. Okey, kita masuk bahagian yang pertama. Okey, apa yang anak kita pelajari ni sampai tahun 3? Dia dah masuk sekolah, ada anak kita yang masih di tahun 2 sekarang ni kan untuk kelas pemulihan. Ada yang dah sampai tahun 3. Jadi tak lama lagi dah nak habis dah ni, sekarang dah bulan 7, dah nak masuk bulan 8 kan. Jadi sampai tahun 3 ni apa yang murid kena capai? Okay, so kita tengok standard prestasi bahasa Melayu. Standard prestasi ni apa yang guru-guru di sekolah, guru bahasa Melayu bukan guru pemulihan.
Guru bahasa Melayu gunakan untuk mengukur penguasaan bahasa Melayu murid-murid lah. Okay, tetapi untuk murid-murid yang terlibat dengan program pemulihan khas, pencapaian prestasi murid ini akan dibincangkan bersama-sama dengan guru pemulihan. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, dekat bahagian atas ada tahun, sebelah ni ada pernyataan standard. Okey, jadi di tahun 1 kita tengok ini untuk kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi untuk BM dia ada 3 kemahiran. Ada kemahiran dengar tutur, ada kemahiran membaca, ada kemahiran menulis. Okey, jadi untuk kemahiran dengar tutur, okey, murid boleh memberikan respon terhadap soalan, suruhan dan pesanan serta menyampaikan maklumat. Maksudnya dekat sini dia terima info dan kemudian murid boleh keluarkan, boleh produce, hasilkan maklumat. Okey, melalui sebutan di tahap yang memuaskan. Okey, bila masuk tahun 2, dah tambah lagi dekat sini idea. Idea yang kritis secara bertata susila. Dah masuk idea murid dan juga adablah semasa bertutur. Okey, kemudian di akhir tahun 3 ada kepelbagaian jenis ayat dekat sini. Sebenarnya jenis-jenis ayat ni memang dah belajar dari tahun 1. Jadi bila sampai tahun 3 sepatutnya murid dah boleh gunalah. Dia dah tahu, dia dah faham dan dia dah boleh gunakan dengan betul. Dan kalau kita tengok dekat sini ada kritis dan kreatif. Maksudnya ada idea, dia dah tambah, tadi idea ada kan tahun 2 kan. So dekat sini dengan sebutan dan intonasi. Okay, yang betul. Okay, sekarang kita tengok yang seterusnya. Untuk kemahiran membaca. Kalau kita tengok memang dia ada peningkatan lah dari tahun 1 ke tahun 2 ke tahun 3. Okay, yang ni untuk kemahiran membaca pula. Okay, kemahiran membaca. Okay, di tahun 1 membaca, memahami dan menakul bahan, mengenal pasti kandungan teks. Okay, mempersembahkan karya pada tahap yang memuaskan. Okay, bila sampai ke tahun 3, dia bukan sekadar membaca dengan sebutan yang betul lagi. Okay, murid perlu membaca dan memahami. Okay, baca dan faham. Kemudian dia boleh terangkan pula. Jadi dekat sini bila masuk tahun 3 dia semakin tinggi. Jadi murid perlu boleh aplikasilah apa yang dibaca tu dia boleh faham dan dia boleh sampaikan. Okay, kita tengok untuk menulis. Okay, untuk menulis di tahun 1 dia lebih kepada memurnikan hasil penulisan dari aspek ejaan dan tanda baca. Okay. Kemudian bila masuk tahun 2 lebih kurang, tetapi di tahun 3 murid dah boleh membina kerangka, okay, kemudian boleh mengedit serta memurnikan hasil penulisan dengan betul. Jadi dekat sini kita tengok di tahun 3 ni dah boleh bina ayat, kemudian ditambah pula tulisan berangkai. Tulisan berangkai kursif, tulisan sambung-sambung tu kan. Okay, jadi sebenarnya di akhir tahun 3 secara keseluruhan untuk bahasa Melayu, okay, murid dapat memberi maklum balas terhadap ayat tunggal semasa mendengar, kemudian murid boleh membaca ayat dengan sebutan yang betul dan murid boleh faham apa yang dibaca, kemudian menulis ayat dalam karangan. Sekurang-kurangnya ini pencapaian tahap minimum lah untuk tahun 3 dalam bahasa Melayu. Jadi saya ulang di akhir tahun 3 murid dapat, untuk dengar tutur dia dapat beri maklum balas terhadap ayat tunggal semasa mendengar. Kemudian yang kedua membaca ayat dengan betul, sebutan yang betul dan memahami maklumat. Yang ketiga menulis ayat. Menulis ayat dan mengedit penulisan tanpa bimbingan guru. So ini sampai hujung tahun 3 murid dah kena capai. Okey, kita masuk bahagian yang kedua. Dah habis dah tadi standard prestasi. Okey, sekarang kita masuk bahagian kedua, penguasaan asas literasi. Okey,
apa tu literasi? Apakah kemahiran literasi? Literasi ni sebenarnya melibatkan kemahiran berkomunikasi. Okay, kalau kita tengok dalam gambar ni ada lisan, ada bertulis. Okay, jadi komunikasi secara lisan dan bertulis. Okay. Komunikasi pula dia melibatkan apa? Input dan juga hasil. Okay. Dari input ni apa? Input ni apa yang, kalau lisan, input lisan ialah apa yang murid dengar, apa yang kita dengar. Okay, input yang bertulis pula apa yang murid baca. Okay. Kemudian kita tengok hasil. Hasil dari lisan. Okay, hasil dalam bentuk lisan ialah pertuturan. Maksudnya maklum balas murid ataupun respon murid secara lisan lah, secara bertutur kan. Okay, dan hasil dalam bentuk bertulis pula apa yang murid tulis. Biasanya ayat lah. Jadi input ni boleh datang dalam bentuk lisan, tetapi hasil boleh datang dalam dua-dua bentuk. Contoh macam bila murid buat imla dekat sekolah, cikgu sebut, murid tulis. Jadi hasilnya ialah tulisan. Okay, jadi untuk literasi ni, kemahiran literasi, semua benda ni adalah berkait. Input yang baik yang murid terima, okay, akan menghasilkan hasil yang baik juga. Okay, contoh kalau input dan hasil ni saling berkait kan. Jadi contoh saya ada beras. Okay, beras. Kalau saya masak beras, beras tu akan jadi nasi atau bubur nasi kan. Jadi dia tak akan jadi chicken chop ke. Okay. Kalau chicken chop input dia lain pula kan. Sama juga macam literasi. Kalau input A, hasilnya juga akan jadi A. Sama juga macam penguasaan literasi anak-anak. So kalau input yang diterima, input ni kita tak boleh cakap input yang diterima masa dah masuk sekolah sahaja, sebab penguasaan bahasa anak-anak ni akan dipengaruhi oleh input-input yang anak terima dari kecil, dari dia sebelum lahir lagi. Jadi kalau input bahasa Melayu dia banyak, insya-Allah dia punya progres ataupun perkembangan bahasa dia akan cantik. Sama juga macam tadi saya cakap kan, kalau macam kita nak masak, kalau kita masak, bahan-bahan yang kita gunakan bahan-bahan yang berkualiti, bahan-bahan yang segar, kemudian mood ibu pun yang memasak pun mood yang gembira, insya-Allah hasil masakannya akan sedap kan. Tapi kalau bahan kita tidak segar, kemudian kita pun masak masa tengah marah kan, jadi kadang-kadang lauk tu tak menjadi. Sama juga macam anak-anak. Kalau input dari kecil tu sedikit, dia akan macam mana pun akan mempengaruhi perkembangan literasi anak. Okey, jadi kita ada kesukaran dalam menguasai kemahiran asas bahasa Melayu. Okey, macam saya cakap tadilah, kesukaran untuk menguasai kemahiran asas ini tak mula di sekolah. Dia bermula dari anak tu kecil. Jadi ada banyak faktor. Yang pertama, pengamatan. Pengamatan ni apa? Okey, pengamatan ni ialah persepsi murid. Macam mana dia terima melibatkan deria. Okey, deria. Deria penglihatan, deria pendengaran, deria sentuhan, deria bau, deria rasa, kemahiran motor. Motor ni pergerakan sendi-sendi dia. Okey, jadi sebenarnya semua benda ni mempengaruhi penguasaan asas bahasa. Okey, kenapa? Sebab pengamatan ini akan melibatkan proses. Proses tadi, macam mana input yang diterima tu nak diproses menjadi output. Okey. Okey, yang seterusnya. Kesediaan. Okey. Kesediaan ni lebih kepada diri murid itu sendiri. Adakah dia telah bersedia untuk menerima input-input bahasa. Okay, selalunya kesediaan ni dalam readiness untuk membaca. Ada tak pengalaman? Jadi dia berkait. Faktor-faktor ni berkait. Ada tak pengalaman lalu untuk murid membaca? Okay, jadi seterusnya kita tengok kesukaran ni boleh disebabkan oleh motivasi.
Kadang-kadang murid tak boleh ikut dalam kelas arus perdana, terus hilang motivasi untuk belajar dan dia terus turn off. Bila dia turn off, murid pun tak nak ikuti pelajaran lah. Kadang-kadang kita nampak anak tak nak buat kerja sekolah, kita cakap anak malas kan. Kadang-kadang dia sebabkan oleh motivasi, sebab dia dah tak boleh follow, anak dia dah tak boleh ikut apa yang cikgu ajar, jadi dia terus tak nak belajar. Okay. Yang seterusnya pengalaman. Pengalaman ni lebih kepada bahasa-bahasa yang kita gunakan dengan anak dalam semasa anak tu membesar. Okay, kalau kita perasan, masa kita kecil kita belajar bercakap dengan mendengar dari orang dewasa. Jadi biasa anak-anak memang akan tiru. Okay, kalau banyak perkataan yang digunakan, perkataan yang sempurna, perkataan yang baik, jadi output yang murid akan hasilkan pun akan banyak. Jadi murid akan ada banyak kosakata. Okay, tetapi kalau kita banding murid yang ada sesetengah yang yang mungkin membesar dengan datuk nenek, kadang-kadang dia manja sikit kan. Jadi masa membesar tu datuk nenek, kadang-kadang ibu bapa sendiri gunakan bahasa baby. Bila guna bahasa baby, anak ingat itu ialah perkataan yang betul. Jadi pengalaman itu telah membentuk murid yang bercakap dengan ada apa kita panggil tu pelat. Pelat. Okay, benda ni ada berlaku. Memang ada kes-kes yang kita jumpa di kalangan murid pemulihan. Dan seterusnya ialah capacity intellectual. Jadi capacity intellectual ni memang murid itu lahir dalam keadaan yang begitu. Jadi macam mana kita nak atasi kesukaran yang melibatkan kapasiti intelektual ni, nanti kita akan tengok. Okey, mengapa anak saya terlibat dengan program pemulihan khas? Jadi sekarang ni kita letak sini dua lah. Yang pertama, kesukaran dalam menguasai asas literasi. Yang kedua, ketidakupayaan dalam menguasai asas literasi. Macam mana saya nak tahu anak saya yang mana satu? Okey, kesukaran ini biasanya boleh diatasi dengan intervensi. Jadi kalau anak-anak ni ikuti program pemulihan khas, biasanya kesukaran boleh diatasi. Biasanya akhir tahun kadang-kadang murid dah boleh balik ke kelas perdana, ikuti PDP di kelas perdana. Tetapi ada murid-murid yang memang ada ketidakupayaan. Okay, contoh murid-murid ada yang masalah autism, okay, yang guru pemulihan kita tak dilengkapi dengan pengetahuan untuk mengajar murid-murid ini literasi, asas literasi. Contoh ADHD, autism. ADHD kalau terkawal, kalau di dalam rawatan dan boleh duduk dan tumpu dalam PDP, insya-Allah guru pemulihan kita boleh bantu. Tetapi ketidakupayaan macam slow learner, kemudian kita ada murid-murid yang ada short memory syndrome, okay. Kemudian kita ada murid-murid disleksia. Okay, disleksia ni pun sebenarnya dia kesukaran, tetapi kesukaran yang boleh diatasi, tetapi mesti dengan bantuan pakar, bantuan guru-guru yang pakar untuk membantu murid-murid disleksia. Okey, jadi kalau murid-murid ini yang ada hadapi kesukaran menguasai, insya-Allah dengan intervensi ataupun pemulihan khas di sekolah, kita boleh bantu untuk murid kembali ke kelas perdana. Tetapi biasanya sampai hujung tahun 3, kalau murid masih tidak kenal huruf, tidak kenal nombor, biasanya kita akan cadangkan untuk mendapatkan pemeriksaan doktor lah, untuk kena pasti apa masalah sebenar murid. Okey? Okey, jadi kita tengok dekat sini bagaimana guru pemulihan membantu anak menguasai 3M. Okey, sama ke tak sama dengan kelas perdana kan? Okey, sebenarnya di kelas pemulihan, okey, guru-guru pemulihan menggunakan kemahiran pemulihan. Okey, kalau kita tengok kemahiran pemulihan ni ada prabaca dan pratulis, abjad, suku kata, perkataan dan ayat. Jadi kita bantu sampai murid boleh membina ayat.
Okey, kadang-kadang bila sampai membina ayat ni dah boleh capai TP3 lah. Okey. Okey, kita tengok untuk prabaca dan pratulis ni biasanya guru pemulihan akan beri pada murid yang telah dikenal pasti betul-betul tidak ada asas membaca, tak kenal huruf langsung, tak boleh tulis langsung. Okey. Kemudian untuk abjad, murid-murid akan diperkenalkanlah dengan huruf vokal, huruf konsonan, huruf kecil, huruf besar. Okey, untuk suku kata, kita tengok sini. Okey, kemahiran pemulihan Jadi ada abjad, huruf-huruf lah, huruf besar, huruf kecil, konsonan, vokal, kemudian suku kata. Suku kata, bila abjad-abjad tadi digabungkan membentuk suku kata. Kemudian bila murid dah boleh baca suku kata, okey, ya Puan Asma. Puan Asma ada soalan ke? Saya tengok dah banyak kali angkat tangan tadi. Mungkin beliau bersetuju tu. Okey Okey, saya teruskan. Okey, dari suku kata, bila murid-murid dah boleh baca suku kata, contohnya ba, cu, nya, okey, cikgu akan gerak ke perkataan. Perkataan ni bila murid-murid dah boleh menggabungkan beberapa suku kata membentuk perkataan. Okey, sebab tu dekat sini input masa anak-anak tu di rumah ataupun input sebelum anak masuk ke sekolah penting, sebab bila murid dah sampai ke sini, ke tahap perkataan ini, dia boleh baca perkataan dan faham apa yang dibaca. Sebab perkataan ni dah boleh libatkan dengan makna. Okey, jadi seterusnya bila dah perkataan, murid-murid akan membina frasa yang akan membentuk ayat. Jadi ayat, kita pun tahu ayat ini terdiri dari beberapa perkataan. Contoh, ibu suka memasak. Jadi dekat situ bila anak dah sampai bina ayat, boleh baca ayat dan faham ayat, barulah guru pemulihan akan kembalikan ke kelas perdana. Okey? Okey, sekarang kita masuk bahagian ketiga. Dah bahagian ketiga dah. Okey. Sokongan literasi di rumah. Jadi untuk sokongan literasi di rumah ni, saya akan sentuh dua perkara lah. Okay, modul celik huruf 3M dan juga aktiviti harian. Macam mana nak beri sokongan literasi melalui aktiviti harian. Okey, sebelum saya teruskan, ibu bapa di sini dah tahu tak kemahiran pemulihan anak? Tahu tak tahap penguasaan anak? Dah sampai kemahiran berapa? Dah sampai tahap berapa? Kalau tahu cuba press raise hand tu, angkat tangan. Saya nak tengoklah berapa orang yang tahu. Tahu tak anak dekat KP berapa? Kemahiran pemulihan berapa? Anak dah boleh baca. Tahu, Puan Azlina tahu. Ada lagi yang tahu tak? Cuba respon sikit. Penting ni, kena tahu ni. Okey. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan belum tahu, tindakan selepas ini ialah jumpa ataupun hubungi, tak boleh jumpa, lupa pula. Okey, hubungi guru-guru pemulihan, okey, dan tanya, anak saya dah boleh baca apa? Sebab anak kita ni bukannya tak boleh, dia boleh, cuma belum capai kan? Okey. Jadi cuba dapatkan maklumat dari guru pemulihan tentang tahap penguasaan anak kita, aras mana dalam kemahiran pemulihan. Okey. So kita tengok untuk modul celik huruf 3M dah sedia dah. Dah ada modul dengan tuan-tuan perempuan. Okey. Jadi dalam modul celik huruf, okey, tuan-tuan dan perempuan akan nampak perkara-perkara ini. Akan nampak K dekat dalam buku tu, banyak huruf K besar. Kemudian akan nampak banyak huruf V besar. Lepas tu ada cantum pula KV. Kan? Digraf, diftong. Apa ni benda ni semua? Okey. Sekarang ni yang pertama sekali saya nak pesan diftong, digraf, KVK, yang tu semua.
tak payah bagi tahu anak ataupun tak payah sebut dengan anak. Jangan cakap dengan dia. Kalau tak nanti pening dia. Digraf ni apa pula digraf? Yang mana satu digraf? Okey, jadi kita fokus kepada simbol. Baik, kita fokus pada simbol dan juga bunyi. Okey, simbol dan bunyi. Jadi yang ini kena tanya dengan guru pemulihan. Guru pemulihan guna kaedah yang mana? Sebab ada guru pemulihan kita guna kaedah fonik. Bila guna kaedah fonik dia akan sebut sebagai bunyi. Kalau guru pemulihan guna kaedah suku kata dia akan sebut nama huruf. B, A, ba. Okay. Kalau fonik dia akan sebut A, E, I, O, U. Macam tu, dia tak akan sebut nama huruf. Jadi mesti ada dua perkara dah ya. Saya minta tuan-tuan perempuan cuba cari maklumat ni. Yang pertama, apa kemahiran pemulihan anak? Okay, yang kedua, kaedah apa yang cikgu guna? Kalau kita duduk sebelah anak masa PDPR tu kita tahulah sebenarnya cikgu guna apa kan? Kadang-kadang biasanya cikgu akan guna satu kaedah yang sama untuk satu kumpulan murid. Dia tak akan tukar-tukar, hari ni pakai suku kata, esok pakai fonik, tak. Okay, so kedua dapatkan maklumat dari guru. Saya nak ajar, saya nak bantu anak guna kaedah apa? Bunyi ke? Nak gunakan suku kata. Okay? Jadi untuk konsonan, sekejap ya. Okey, untuk konsonan ialah semua huruf. Okay, semua huruf ataupun bunyi selain A, E, I, O, U. Okay, selain A, E, I, O, U. Dan kita juga ada konsonan, ni digraf Digraf ini pun kita kira sebagai konsonan walaupun dia ada dua huruf. Okay, digraf ni sebenarnya dua huruf tapi dia keluarkan satu bunyi. Okay, nya, dan okay, so nampak dua huruf tapi sebenarnya satu bunyi. Jadi nak bantu anak untuk membaca, ingat 4 digraf ini okay, dia ada satu bunyi je. Okay, walaupun dua huruf tapi satu bunyi nya, dan ke. Okay, contoh nyamuk. Okay, shift. Dia satu je bunyi dia. Dah ada murid seorang pula penyampuk. Okay, jadi seterusnya so ini untuk konsonan, huruf K, ada simbol K dalam modul tu. Okay, yang seterusnya ialah vokal. Okay, vokal ialah kalau simbol dia A, E, I, O, U. Simbol dia huruf simbol tu huruf A, E, I, O, U. Tetapi bunyi dia ada A, E macam ekor, okay. Macam serai. Okay, kemudian ada bunyi I, O dan U. Okay, kemudian kita ada diftong. Diftong dia lebih kurang macam digraf tapi dia huruf vokal. Okay, walaupun dua huruf tapi dia ada satu bunyi. Satu je bunyi dia I. Okay, ini bunyi dia au dan ni bunyi dia oi. Jadi macam mana kita nak bantu anak untuk baca diftong dan digraf ni? Selalu ingatkan anak bila bunyi ini bersebelahan, bunyi dia satu je. Jangan bunyi dia sebagai A, I. Kadang-kadang murid selalu confuse yang ni. Murid akan confuse ni diftong dan digraf. Sebab bila murid mengeja, dia akan terlepas pecahan tu. Nanti saya tunjukkan macam mana. Jadi contoh diftong ni ialah serai, okay, I dan amboi, oi. Okay. Amboi. Okay, kemudian kita ada vokal berganding. Vokal berganding ni, yang ni pun sama. Jangan cakap dengan anak ni vokal berganding apa semua. Okay, kena ingatkan ni. Bila dua huruf vokal bersebelahan, ni. Selalunya anak-anak ni bila jumpa macam ni, okay, macam tadi kan, saya balik belakang macam ni, bila dia jumpa, dia akan eja S-isa, R-era. S-isa, R-era. So dia tak akan jadi serai sebab dia akan jadi S-isa, R-era,
I-E, serai. Sebab tu kena ingatkan bila A dengan I sama-sama bunyi dia I. Jadi S is R-A-I. Rai, serai. So kena ingatkan yang itu. Okey, kita tengok yang ni tadi. Vokal berganding. Beza dia ialah macam ni. D-A, da. U-N-O, daun. Okey, daun. Macam mana ibu bapa nak bezakan? So ingat bila kita sebut perkataan, okey, vokal dia terpisah bila kita sebut macam ni. Da. Daun. Kita tak sebut daun. Kita sebut daun. Gua. Okay, nampak? Jadi eja dia ialah G-U, gu. A-A. Gua. Okay, kita tak sebut dia sebagai gua. Dia tak sama macam tadi. Kalau diphthong kita tak sebut serai, kita sebut serai. Betul? Nampak beza tak? Serai, amboi. Amboi kita tak sebut amboi. Kita sebut amboi. Jadi untuk bantu kita, bantu anak, ingat perkataan-perkataan yang kita sebut terpisah vokal dia. Daun, gua. Itu perlu dieja secara macam ni. Kena pisahkan. Yang seterusnya kita tengok konsonan berganding. Konsonan berganding pula. Dua huruf konsonan bersebelahan dan setiap satu ni ada bunyi dia sendiri. U. S-K-U, sku. S-K-U, sku. Macam ni pula T-R-A-K, tra. Ni K-L-I, kli. N-I-K, nik. Klinik. Ini kalau guru-guru ajar guna suku kata. Jadi dia kena bunyikan setiap satu ni. Setiap satu huruf vokal ada bunyi dia sendiri. Dia tak sama dengan digraf tadi, walaupun dia ada dua huruf vokal, dua huruf konsonan, tapi bunyi dia satu je macam sh. Saya tak sebut s, ya. Saya terus sebut sh. Untuk yang tadi ni kalau tak pasti minta bantuan dengan guru sebab memang tak boleh ingat dalam satu masa ni, kita tak boleh terus gunakan kecuali dah selalu guna, insya-Allah boleh faham lah, lama-lama kita akan biasa tapi kalau tak faham juga mesti dapatkan bantuan dengan guru pemulihan ini saya ambil dari modul tadi Jadi macam mana nak bantu anak untuk gabung bunyi-bunyi tadi ataupun gabung huruf menjadi suku kata. Yang pertama, kaedah pertama kita boleh gunakan menyambung titik. Jadi setiap bunyi ataupun setiap huruf tu kita letakkan titik. Jadi bagi anak pensel. Bila bagi anak pensel, mula-mula suruh dia sebut dulu ini bunyi dia apa ataupun ini huruf dia apa. Kemudian suruh anak sebut huruf yang kedua. Ini apa? B. Ini apa? A. B, A. Bila nak suruh dia bunyikan, suruh dia sambung titik ni dengan pensel. B, A, ba. Bila dia sambung dengan pensel, dia terus sebut. Kadang-kadang bila anak tak fokus, dia tak akan dapat gabungkan bunyi tu menjadi suku kata. Contoh lagi satu, letak titik dekat atas setiap kertas tu, dah siapkan dengan titik, baru buat latihan membaca. P, A, pa. Jadi minta murid tunjuk dan sambung titik dengan menggunakan pensel. Yang kedua, kaedah biasa, gunakan garisan. Garislah dekat bawah huruf ni ataupun boleh guna highlighter juga, pen kan. Jadi ini satu cara lah untuk bantu anak, untuk mudahkan anak tangkap bunyi dan huruf yang seterusnya, bila dah panjang sikit, yang ni kita tengok sini ada diphthong dan digraf. Contoh macam ni. Lau. Jadi untuk ingat tadi saya cakap kan, diphthong satu ni ialah satu bunyi. Kalau kita letak titik dekat setiap satu ni, dia akan jadi lau.
Okay, jadi pastikan dekat sini mungkin tuan-tuan perempuan perlukan bantuan cikgu. Nak letak titik dekat mana? Kalau nak pakai kotak, nak letak kotak dekat mana? Kalau nak pakai highlighter kat mana kan? Okay, jadi contoh dekat sini. L, A, U. Okay, jadi dekat sini titik dia 2 je sebab ada 2 bunyi je dekat sini. Lau. Okay, lau. Sini pun sama. Ni satu bunyi. U. Ngu. Okay, ataupun nak buat kotak. Kita tambahkan kotak dekat modul tu. Okay, jadi kita pecahkan bunyi-bunyi. Okay, seterusnya ini salah satu cara lagi, gunakan highlighter. Ataupun apa-apa saja. Yang ni saya ambil apa kaedah yang paling mudah yang boleh pakai dekat rumah kan. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada kaedah yang lagi mudah, yang mudah nak didapati di rumah. Gunakan. Okey, kemudian kita pergi pada perkataan yang lebih panjang sebab kalau ikut modul tu dia akan semakin sukar, perkataannya semakin panjang. Jadi macam mana kita nak buat untuk perkataan-perkataan yang panjang ni? Okey, salah satu cara kita boleh pecahkan. Okey, macam tadi perkataan pendek. Jadi perkataan panjang ni kita pecahkan kepada beberapa bahagian. Okey, contoh kita dapatkan anak untuk baca bahagian depan dulu. Okey, satu bahagian depan kita letakkan slash dekat sini. Okey, cuba dapatkan bahagian depan. Kadang-kadang mungkin kena buat pengulangan. Okey, pengulangan sebab kadang-kadang anak kita ni bila masih merangkak, murid kena ulang. Kalau tak dia lupa, dia akan kena rujuk balik pada depan ni. Contoh, P.I.P.A. R.E.R.A. Okey, baca lagi sekali apa. P.I.P.A. R.E.R.A. sebut pera. Okey, kemudian baru pergi ke bahagian yang kedua. Ngai. N-G-A-I. Ngai. Kalau anak tak dapat bunyi NG ni, tanya balik. NG ni bunyi dia macam mana? Okey. I. Jadi apa? Ngai. Macam tu. Okey, kemudian boleh juga kita pisahkan menggunakan kotak ataupun ambil apa-apa kertas tutup separuh kataan ni. Okay, ataupun guna highlighter, warnakan untuk bezakan. Kadang-kadang kita kena tutup perkataan panjang-panjang ni sebab anak kita bila nampak banyak-banyak, terutamanya anak-anak yang masih merangkak ni, dia akan rasa banyak sangat. Dia akan overwhelmed, dia akan macam terbeban. Jadi kalau kita tutup, dia tak nampak berapa banyak perkataan dia kena baca pada satu muka surat. Okay, jadi saya memang suka kaedah tutup perkataan. Okey, kemudian ini kita masuk pada kemahiran yang dah tinggi. Kalau tak silap saya ni kemahiran 31 kot membaca ayat. Okey, jadi yang pertama sekali, tutup ayat-ayat yang belum dibaca ataupun tidak dibaca. Okey, contohnya ambil sekejap ni. Okey, contoh ini modul kan. Okey, tutup bahagian bawah. Okey, nak baca yang atas je. Okey, nak baca yang atas je. Ini bunga. Jadi yang tak nak baca ni semua boleh tutup. Kalau tak dia nampak banyak kan, dia akan rasa banyak sangat nak baca. Okey, so tutup. Ataupun cara kedua ialah buat tertingkap. Tertingkap ni senang je. Kertas A4. Okey, kertas A4 lipat tengah, gunting sikit. So macam mana nak guna tertingkap ni? Letak dekat atas modul. Letak atas modul, kemudian masukkan perkataan ataupun ayat tu dalam tertingkap. Okey. Dia masukkan dalam tertingkap. Bila masuk dalam tertingkap, okey, kita takut tak nampak sebab kalau pakai telefon dia tak boleh buka kan. Sebenarnya saya tengah tunjuk dekat kamera. Okay, so bila pakai nampak puan, nampak. Nampak okay, nampak. Okay, bila pakai tertingkap, kita boleh gerakkan tertingkap ni untuk mana bahagian yang anak kita tengah baca. Okay. Jadi dia tak rasa macam banyak sangat nak kena baca. Dia tak akan hilang motivasi lah. So kita akan gerakkan sedikit-sedikit. Okay. Tanya soalan untuk tingkatkan pemahaman.
Jangan tunggu sampai habis baca 4 ayat baru tanya soalan. Okey, seboleh-bolehnya masa lepas baca ayat yang pertama terus tanya soalan. Okey, apa soalan yang kita boleh tanya? Apa? Adik minum apa? Okey, ataupun siapa? Siapa minum susu? Jadi kalau anak dah boleh jawab adik minum susu. Maksudnya dia faham apa yang dibaca. Sebab selalunya anak yang masih merangkak dalam membaca, dia tak faham apa yang dia baca sebab dalam kepala dia, Okey, Okey, jadi kan anak-anak kita yang masih merangkak membaca ni, dia tidak dapat memahami apa yang dibaca sebab proses dalam otak dia ada banyak. Tak macam kita kan sebab kita dah lancar baca. Kalau anak-anak yang masih membaca, yang pertama dia nak kenal simbol. Simbol tu dia nak kaitkan pula apa bunyi simbol ni. Apa suku kata ni. Bila dia dah boleh gabungkan suku kata, dia nak cantum pula jadi perkataan. Kadang-kadang dia tak ingat pun apa perkataan yang dia baca tu. Jadi mula-mula peringkat pertama bila anak lancar membaca ialah dia cuma akan membaca secara mekanis. Dia baca je, dia tak faham. Tetapi kalau kita sambil baca, kita cuba tanya soalan, kita patah balik, contoh adik minum susu. Patah balik pada perkataan yang pertama tadi baca apa? Adik. Lepas adik apa? Minum susu. Kemudian baru kita tanya adik minum apa? Adik minum susu. Jadi jangan rush. Ambil masa. Mungkin sehari 1 ayat ataupun 2 ayat. Okey, jangan ambil masa yang lama untuk bantu anak membaca ni. Okey. Okey, seterusnya. Ini kemahiran yang paling tinggi. Bila murid lihat gambar, kemudian baca, dia baca ayat dan kemudian menjawab soalan. Ini pun sama. Yang pertama bila bahan bacaan yang melibatkan gambar, sembang dulu pasal gambar. Apa yang anak nampak dalam gambar? Okay, Ali nampak apa dalam gambar ni? Okay, ada budak perempuan. Okay, budak perempuan tu tengah buat apa? Baca buku. Dekat mana dia baca buku? Kat meja. Atas meja ada apa? Soalan-soalan yang mudah. Soalan yang mudah je. Sama juga kalau baca buku cerita dengan anak, sembang dulu. Dekat muka cover buku tu ada apa? Agak-agak cerita ni tentang apa? Jadi at least dia boleh berfikir dan dia boleh kaitkan dengan pengalaman yang lalu. Pengalaman dia semasa dia membesar tu lah, dalam membesar tu. Okay, jadi sama juga dekat sini, saya memang suka cadangkan untuk tutup bahagian-bahagian yang bawah yang banyak-banyak ni. Jadi murid tak terganggu. Okay, jadi tanya soalan tentang gambar, gunakan tertingkap ataupun tutup dengan apa-apa kertas yang ada. Okay, kemudian tanya soalan selepas setiap ayat supaya murid tahu sebenarnya membaca ni ada tujuan, bukan cuma baca supaya boleh baca. Jadi sebenarnya membaca untuk dapatkan maklumat. Jadi bila murid dah faham, lepas tu dia akan, insya-Allah dia akan tahu apa tujuan membaca. Okey? Okey, untuk aktiviti harian pula macam mana nak bantu? Okey, cuba kita tengok gambar yang ada ni. Ada gambar apa tu? Yang pertama tu gambar senarai barang. Okay, kemudian ni ada gambar orang tengah tengok movie. Ini permainan. Okay, ini membaca bersama-sama. Okay, ini aktiviti biasa, aktiviti tipikal. Okay, peruntukkan masa lah. Benda-benda ni kita perlu peruntukkan masa untuk bersama dengan anak. Okay. Jadi, apa aktiviti harian yang kita nak buat dengan anak?
So kita patah balik, kenapa anak kita ada kesukaran? Kita tengok balik pada 5 perkara ni tadi. Okey, pengamatan, kesediaan, motivasi, pengalaman dan kapasiti intelektual. Apa yang kita nak bantu anak ni? Okey. Kalau masalah dia pengamatan, apa benda yang kita boleh buat? Okey. Kita kena banyakkan aktiviti yang melibatkan contoh masa memasak. Okey, memasak, sebutlah nama barang-barang sebab kadang-kadang anak-anak ni visual akan membantu pemahaman untuk literasi. Okey, kalau untuk kesediaan membaca contoh kesediaan menulis. Kalau kesediaan membaca, kena ada aktiviti membaca dengan anak di rumah. Tak lama pun tak apa. 1 minit, 2 minit. Okey, tetapi konsisten. Okey, kalau motivasi, macam mana kita nak bantu anak untuk tingkatkan motivasi? Pujilah anak. Puji anak. Okey, kemudian mungkin bagi reward, bagi hadiah. Okey, ataupun denda. Denda pun boleh tingkatkan motivasi. Okey, kemudian pengalaman. Bahasa dalam pengalaman ni sebenarnya memang sangat membantu sebab bila anak terlibat contoh kita memasak kat rumah, okey, kita pergi beli barang, libatkan anak, dia akan mudah ingat. Okay, dan kemudian untuk kapasiti intelektual ini, kadang-kadang kita ada anak yang pemikiran intelektual dia lebih rendah umur intelektual dia lebih rendah dari umur sebenar. Okay, jadi aktiviti-aktiviti perlu disesuaikan ikut umur intelektual. Walaupun mungkin anak tu 9 tahun, tapi kalau kapasiti intelektual dia cuma 6 tahun, aktiviti-aktiviti kita bagilah aktiviti bermain, banyak bermain macam kita nak bagi aktiviti untuk murid tadika. Walaupun dia sebenarnya dah di darjah 3. Jadi mesti disesuaikan dengan kapasiti intelektual ataupun umur intelektual anak. Okey, ini contohlah Okey, seterusnya. Okey, macam saya cakap tadi awal tadi, input yang baik akan menghasilkan output yang baik juga. Okey, jadi macam mana nak bantu? Yang paling penting sekali, memang ni paling penting, bersembang. Memang kena sembang dengan anak. Tapi kalau sembang dengan anak, sembang guna bahasa macam mana? Okey, jadi bersembang. Bersembang ni akan menambah kosakata anak, akan menambahkan pengalaman anak. Kadang-kadang kita bawa anak jalan-jalan apa semua, kita tak tanya soalan. Jadi murid tak tahu itu pantai, kan? Itu pokok kelapa, itu angin. Kadang-kadang sambil sebut perkataan-perkataan ni, ibu bapa boleh masukkan sekali tadi kemahiran pemulihan anak tu dekat mana. Okay, contoh angin. Apa bunyi dalam angin? Macam mana nak eja angin? Kan kadang-kadang benda tu kita rasa macam kita terlepas pandang. Sebenarnya kita terlepas pandang, sedangkan peluang untuk kita bantu anak tu sentiasa ada. Okey, seterusnya menyanyi. Kalau kita fikir balik, dulu masa kita kecil-kecil, kita membesar dengan nyanyian-nyanyian lagu-lagu rakyat kan. Dulu banyak kan lagu rakyat, kita main sip-sip-sip lah apa benda semua macam-macam kan. Jadi sebenarnya itu pun akan boleh membantu pengalaman bahasa anak. Okey, yang seterusnya membaca. Membaca ni tak semestinya cari buku dan duduk baca. Okey, tengok dekat sebelah ni ada apa. Baca resepi. Sekarang kan banyak masak-masak kan. Jadi mungkin buka Facebook, nampak resepi, suruh anak tolong bacakan. Pada masa yang sama sebenarnya kita membantu anak untuk mengembangkan kemahiran membaca dia. Okey, baca status FB ataupun tajuk berita. Janganlah kita duduk tengok macam tu je kan. Jadi libatkan anak. Okey, kemudian melukis. Melukis akan membantu kemahiran motor anak untuk menulis. Okey, sebab melukis ni dia melibatkan satu, mengenal pasti simbol. Okey, kita tengok simbol. Simbol ni penting sebab bila membaca pun melibatkan simbol. Okay, jadi kemudian yang kedua, bila anak melukis, dia akan melibatkan kemahiran motor halus anak, akan memudahkan anak untuk menulis nanti. Okay, kemudian permainan bahasa. Kalau ada Scrabble ke Sahibah dekat rumah mungkin boleh gunakan, ataupun
cara paling senang kalau dekat rumah ada Econsafe punya flyers tu ataupun katalog ataupun ada surat khabar lama, majalah lama, suruh anak gunting huruf. Memanglah bersepah sikit, memang bersepah, tapi dari anak duduk main game, tengok YouTube je kan. Jadi bagi perkataan, suruh anak cari huruf tampal ataupun cari perkataan gabung-gabung jadi ayat ke tampal-tampal. Waktu yang sama kita bina literasi, tapi kita bina juga fine motor skill, motor halus anak tu. Okay. Jadi dalam aktiviti harian ni kita nak buat apa ni? Macam saya cakap tadi, menyalin resepi boleh, menyalin apa, kita sebut suruh anak salin, okay, buat senarai barang keperluan nak beli. Yang ni saya suka suruh anak saya. Sebab nanti jimat masa saya kan, saya sebut je apa nak beli, dia tulis yang darjah 1 tu. Okay. Kemudian membaca status ataupun tajuk berita. Kenapa tak baca berita? Okay, sebab berita dalam surat khabar tu panjang kan. Jadi kita bagi baca tajuk je. Okay, kemudian macam saya cakap tadi, cari perkataan dalam katalog, dalam flyers, dalam majalah. So benda-benda ni memang kita buat sentiasa. Kemudian bila tengok TV, mungkin suruh anak baca subtitle kan, sari kata kat bawah tu. Macam sekarang ni kita mungkin dah kurang keluar, anak kita pun tak keluar. Kalau keluar kita boleh minta anak baca papan iklan, papan tanda jalan, tunjuk arah tu. Kemudian kita boleh suruh baca nombor plate kereta. Jadi banyak perkara sebenarnya hari-hari yang kita buat. Kadang-kadang dekat meja makan, tunjuklah apa yang ada dekat meja tu, sebut, eja, sambil-sambil. Dia bukannya ambil masa macam tak semestinya setengah jam kena duduk membaca, tidak Jadi untuk literasi ni memang bila ada kesempatan, bila teringat, buatlah, bantulah anak, tu je. Okay, untuk kita tambahkan pengalaman bahasa anak. Okay. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian pada hari ini, sebab jam pun dah lebih 9.30, dah 9.40 Okay, jadi semoga perkongsian pada hari ini bermanfaatlah buat semua, dan saya mohon maaf andainya atas sebarang kekurangan dari pihak saya. Jadi terima kasih kerana atas jemputan pada malam ini. Itu sajalah dari saya serahkan semula kepada Cikgu Maisarah. Alhamdulillah, sedar tak sedar jam telah menunjukkan 9.30 Saya pasti semua begitu khusyuk sekali mendengar perkongsian daripada Puan Hasanah. Jadi sekarang ni adalah sesi soal jawab. Jika ada ibu bapa atau waris atau sesiapa sahaja guru-guru yang ingin utarakan pertanyaan kepada Puan Hasanah, boleh utarakan di chat box, atau nak bertanya secara langsung ataupun ada yang nak berkongsi ke pengalaman dengan anak ke, dipersilakan. Sekejap ya, saya tengok. Ada persoalan kat sini. Bagaimana kita nak tahu anak kita ada masalah atau tidak, contoh autism atau short term memory? Okey, untuk tahu anak ada masalah atau tidak, macam terutamanya macam autism, ada short term memory, ADHD, apa semua tu, yang itu cuma boleh ditentukan oleh pegawai perubatan. Maksudnya doktor. Jadi kita ada 2 option. Jadi mungkin nanti Maisarah akan adakan lagi satu sesi kan Maisarah dengan kita punya penolong PPD pendidikan khas. Tetapi kalau ikutkan dia macam ni kalau ikut prosedur kami di pemulihan, guru-guru pemulihan akan bantu sehingga tahun 3. Ataupun kalau sebelum tu lagi kita dah nampak ciri-ciri yang ketara, kita memang akan cadangkan pada ibu bapa untuk dapatkan pemeriksaan doktor. Tetapi pemeriksaan doktor ni biasanya apa yang berlaku ialah kita miss anak-anak kita ni sebenarnya perlu dibawa untuk berjumpa doktor, sebab doktor ada saringan, bukan doktor, maksud saya klinik kesihatan ibu anak kan. Klinik anak ni dia ada MCAT saringan. Kalau tuan-tuan perasan dalam buku pink, buku biru kan, buku baby tu ada MCAT. Sebenarnya kita kena bawa anak sampai umur 6 tahun. Tapi kadang-kadang sampai cucuk yang last je
kita dah tak bawa. Jadi perkembangan anak tu terlepas dekat situ. Okey, jadi bila terlepas, kadang-kadang kita tak perasan ada masalah-masalah macam ni. Jadi untuk masalah-masalah seperti autism, ADHD, cuma pengamal perubatan sahaja yang boleh tentukan. Jadi kalau ada kegusaran, tak salah bawa anak ke klinik kesihatan, ataupun kalau ada peruntukan lebih, bawa ke pusat swasta yang kita ada dekat sini. Mai, penawar Mai? Betul-betul. Selalu saya akan cadangkan kepada anak ibu bapa untuk bawa anak-anak mereka membuat pemeriksaan di hospital penawar, sebab dekat sana memang cepatlah proses dia, tak berbanding dengan hospital lain. Kalau klinik kesihatan boleh juga, cuma dia akan ambil masa yang lama. Tambah sekarang ni macam COVID kan, jadi memang akan ambil masa. Cuma tapi jawapan yang untuk menjawab soalan Puan Maisara tadi, memang hanya pengamal perubatan sahaja yang boleh tentukan. Guru-guru kita tidak ada, tidak diberi, maksudnya tak ada kepakaran untuk tentukan anak itu ada autism ke, ada ADHD ke, ada short term memory ke, macam tu Okey, ada yang soalan tanya, saya nak tanya kenapa ya kalau anak menulis huruf tu terbalik, adakah itu dikira bermasalah? Okey, anak tulis terbalik. Kita kena tengok balik sebab soalan ni general kan. Kita pun tak pernah tengok anak ni. Jadi yang pertama kena tanya balik berapa banyak huruf yang terbalik. Adakah set-set huruf yang sama? Kalau set-set huruf yang sama, lagi satu kita kena tanya juga umur anak ni berapa. Biasanya reversals ni ataupun yang menulis huruf terbalik ni normal sampai umur 7 tahun. Normal. Tapi kalau selepas itu masih terbalik, kita kena tengok balik apa huruf-huruf yang terbalik ini. Lepas tu kita boleh cuba kena pasti, okey, tapi tak semestinya bila anak tulis huruf terbalik maksudnya anak tu ada masalah disleksia dan sebagainya. Okey. Jadi untuk bantu macam tadi kan Mai cakap kan, ada ibu bapa yang dia kreatif. Jadi dia kena pasti sendiri macam mana nak ajar B, D. Biasanya murid ni huruf terbalik dia apa tahu? B, D, P, Q. B, D, P, Q. Sebab bentuknya hampir sama, dia akan terbalik-terbalik. Okey, kemudian M dengan W. Okay, M dengan W. Kemudian U dengan N. Okay, jadi ini antara huruf-huruf yang terbalik lah. Jadi kalau perasan tadi kita ada sentuh tentang pengamatan. Saya ada cakap pengamatan kan. Pengamatan melibatkan deria. Kalau deria penglihatan dia tak dapat proses huruf-huruf yang hampir sama ni, kita cuba gunakan deria yang lain. Sentuhan. Okay, cuba dapatkan, biasa cikgu guna tanah liat. Kadang-kadang guna kertas pasir. Okay, kadang-kadang tak kisahlah apa-apa yang ada dekat rumah tu. Pasir ke, tapi cuba guna sentuhan untuk bantu dia proses, untuk bantu murid proses simbol tu. Jadi kita gunakan deria-deria yang lain. Okay, mungkin boleh libatkan juga apa lagi kita ada, pendengaran. Okay, pendengaran kita masuk sekali simbol. Jadi itu antara cara untuk bantu untuk tulisan terbalik tadi. Kemudian ada tanya bagaimana ingin mengatasi anak yang mudah lupa untuk mengenal huruf. Kalau macam sama saya cakap tadi, so pengamatan kalau kita tak dapat guna satu deria, kita kena cuba guna deria yang lain. Kemudian kena tengok juga minat anak. Anak tu suka nyanyi ke, dia suka kartun ke. Cuba masukkan minat, deria. InsyaAllah dia dapat bantulah. InsyaAllah kita dapat bantu anak untuk ingat. Sebab pengalaman pengajaran yang bermakna, yang meaningful, yang akan bantu anak ingat. Selalunya kalau kita ingat, kalau kita tengok anak kita ni, biasa dia akan ingat benda-benda yang gembira, yang happy-happy kan. Contoh macam birthday.
Okay, dalam birthday ada perkataan B, ada huruf B dengan huruf D. Okay, ini English kan, tapi ada huruf B dengan huruf D. Boleh bantu anak bila tunjuk perkataan birthday tu, B mana, D mana. B datang dulu. Jadi B bentuk dia macam ni, D bentuk dia macam ni. Jadi ini memang kita berdasarkan anak tu sendiri. Kita tak ada satu jawapan yang tepat. Semua mesti boleh ikut cara ni, tak. Jadi tuan-tuan perempuan sebenarnya ibu bapa lagi dekat dengan anak, lagi banyak masa dengan anak dan lagi faham apa anak suka. Jadi dekat situ kita lagi tahu dan insya-Allah untuk tips lah yang saya bagi tadi kan. Jadi kalau tak boleh satu deria, cuba deria-deria yang lain. Kalau tak boleh juga, masukkan pula minat anak. So insya-Allah akan membantu anak tadi. Betul Puan. Kadang yang paling mencabarnya kalau murid ni dia kurang membaca, kalau kita suruh eja biru, eja B macam mana? Tulis huruf B saja. Ataupun saya kata siku, eja siku macam mana? C dia tulis C lah. Sama juga macam perangai. Ataupun buy macam mana nak eja buy, dia tulis BI saja. Sebab I tu dah bunyi I kan. Jadi dia pun buatlah, dia tulis BI, buy. Jadi saya tak boleh nak salahkan mereka, tapi kadang-kadang saya ada bagi mereka baca komik. Alhamdulillah walaupun murid yang suka kata KV, dia boleh sebut wah, sebab dalam komik tu ada perkataan macam tu kan. Ha, wah, kantoi. Yang tu dia secepat pula dia ingat. Hi, he. Jadi bolehlah cuba belikan komik ke. Saya pun memang daripada kecil pun memang membesar dengan komik-komik. Lepas tu dia menerapkan minat membaca dalam kalangan anak-anak ni. Lagi satu, komik ni murid rasa mudah, satu sebab bergambar. Betul. Kemudian perkataan dia tak banyak macam dalam buku cerita. Kalau buku cerita kadang-kadang ada panjang kan. Ni saya nak kongsi satu Kalau membaca dengan anak, kalau pilih bahan bacaan, muka surat yang pertama tu, kita cuba dengar berapa perkataan yang anak baca. Kalau 5 perkataan salah, maksudnya bahan bacaan tu terlalu tinggi untuk aras anak. Jadi kita panggil five finger rule. Bila kita baca bersama anak yang baca bila anak baca ada 5 kesilapan dalam satu muka surat, maksudnya bahan tu mungkin terlalu tinggi untuk anak. Jadi kita mungkin boleh pilih bahan bacaan yang lebih mudah macam tu. So ingat itu tu satu lagi tips, 5 finger rule untuk pilih bahan bacaan. Jadi setakat itu sahaja. Saya ingin memohon maaf atas segala kekurangan pada malam ini dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan komitmen daripada ibu bapa, dan saya ingin merakamkan penghargaan buat Puan Nur Hasanah kerana sudi membuat perkongsian pada malam ini, dan terima kasih juga atas kerjasama daripada Sekolah Kebangsaan Taman Daya dan juga Taman Daya 2 kerana bersama-sama kita pada malam ini. Dengan itu saya tutup majlis kita dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Baik, ibu bapa dibenarkan untuk bersurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.